Ayah, apa yang bergerak itu? Oh, itu kren yang sedang mengangkat bahan binaan. Bagaimana kren itu mengangkat bahan binaan? Kren itu mengangkat bahan binaan dengan bantuan takal. Okey, cikgu pasti kamu selalu atau kamu pernah melihat kren ini. Okey, pada penghujung kren itu sebenarnya terdapatnya takal yang digunakan untuk mengangkat bahan binaan. Okey, kita terus pergi kepada takrifan takal. Takal ialah satu contoh mesin ringkas yang memudahkan beban diangkat ke atas dengan menggunakan daya yang kecil. Secara mudahnya, kita katakan takal ini membantu kita untuk mengangkat bahan atau beban atau barang yang berat dengan menggunakan daya yang kecil. Maksudnya lebih mudah untuk kita mengangkat sesuatu objek yang berat. Mari kita mengenal bahagian-bahagian takal tetap. Okey, untuk kita tahun 3, kita akan lebih belajar tentang takal tetap. Okey, ini rupanya takal tetap. Okey, takal ni pada hujung takal itu akan diletakkan beban yang kita nak angkat. Okey, jadi pada bahagian takal tetap ini, kita ada alur, roda, tali dan gandar. Okey, jadi kalau kamu lihat, tali ini akan bergerak melalui alur pada roda untuk mengangkat beban yang kita naklah. Okey, takal tetap mempunyai satu roda beralur yang membolehkan tali melaluinya. Jadi kita namakan takal tetap ini kerana takal ini tidak bergerak. Dia tetap pada satu tempat. Yang bergerak hanyalah tali yang melalui alur pada roda takal tersebut. Bagaimana cara takal tetap berfungsi? Untuk memahami cara takal tetap berfungsi, kita gunakan model kren. Daripada model, kita cuba fahami bagaimana takal itu berfungsi. Okey, jadi kita perkenalkan terlebih dahulu bahagian-bahagian ataupun komponen-komponen pada model kren. Okay, kita ada tapak, tiang, lengan kren, beban yang nak diangkat, satu takal kuning bertindak sebagai motor, tali dan satu takal hitam bertindak sebagai takal tetap. Okey, jadi apabila komponen-komponen ini dipasangkan, kita akan membentuk satu model kren. Okay, jadi inilah rupanya model kren kita. Okay, di mana komponen-komponennya telah siap dipasang, iaitu dah ada tapaknya. Okay, ini takal kuning diletakkan kat sini. Tiang, lengan kren, takal hitam sebagai takal tetap dan tali. Okay, seterusnya beban. Okey, jadi bagaimana ia berfungsi? Mari kita lihat rajah berikut. Okey, jadi mula-mula kita letakkan beban. Okay, ini keadaan di mana beban sebelum diangkat. Okey, seterusnya dengan memusingkan takal kuning yang bertindak sebagai motor tadi, okay, jadi tali itu akan bergerak melalui takal tetap, maka beban itu boleh
diangkat. Yang seterusnya, beban telah diangkat. Okey, hanya dengan memusingkan takal kuning yang bertindak sebagai motor. Okey, setelah kita mengenali apa itu takal, kita bincangkan pula apa kegunaan takal dalam kehidupan kita. Okey, bagaimana takal ini membantu kerja-kerja seharian kita. Okey, kegunaan takal yang pertama. Okey, yang ni cikgu pasti kamu selalu lihat, cuma kamu tak tahu yang di situ adanya takal. Okey, ni ada di sekolah kita. Okey, kelihatan seorang murid sedang menaikkan bendera. Okey, sebenarnya pada hujung tiang bendera itu, yang di atas itu, terdapatnya takal. Jadi, kegunaan takal di sini adalah untuk memudahkan kita menaikkan bendera. Yang kedua. Okey, ini situasi seseorang menimba air dari perigi. Okey, mungkin ada di antara kamu tidak mengenali perigi. Okey, sebab sekarang kita dah moden, sangat kurang orang yang menggunakan perigi. Okey, ni cara manual lah. Okey, cuma campakkan timba dan angkat dengan tangan. Jadi, dengan penggunaan takal, letakkan takal pada hujung tu. Cara ini lebih mudah. Okey, nak tarik tali timba itu akan mudah atau senanglah untuk ditarik dengan menggunakan daya yang lebih sedikit. Okay, jadi kegunaan yang kedua adalah memudahkan kerja menimba air. Yang seterusnya, yang ketiga. Okey, jadi ni menunjukkan seorang pekerja binaan. Okey, selalunya pekerja binaan dia nak angkat simen daripada bawah kan, bancur simen daripada bawah ke apa. Okey, jadi nak mengangkat dia ke tingkat yang lebih atas. Okey, jadi dipasangkan takal dekat alat mengangkat dia tu, mengangkat bahan binaan tu. Jadi gunaannya kat sini adalah memudahkan kerja mengangkat bahan binaan. Jadi ni konsep dia sama macam timba air tadi. Okey, kalau angkat dengan tangan, mungkin beberapa kali angkat tangan dah melecur, dah sakit. Okey, jadi dengan menggunakan bantuan takal, kerja-kerja binaan dapat dijalankan dengan lebih mudah. Okey, yang keempat. Ni. Apa gambar apa ni? Ni kapal besar, kapal nelayan yang besar. Okey, selalunya menggunakan pukat yang sangat besar. Okey, jadi pukat ni apabila dipenuhi dengan ikan, dia akan sangat berat. Jadi, untuk menggunakan tenaga manusia, mungkin sangat sukarlah. Okey, jadi dengan menggunakan bantuan takal, pukat ini mudah ditarik ke atas. Jadi, kegunaan yang keempat memudahkan kerja menarik pukat ikan. Okey, jadi pukat ni sangat besar dan apabila penuh dengan ikan, dia sangat berat. Okey. Okey, seterusnya kita bincangkan sedikit tentang kaedah mereka cipta model. Okey, jadi kita akan mereka cipta model takal berfungsi. Okey, cikgu akan terangkan dulu langkah-langkah mereka cipta model. Okey, dalam membuat reka cipta, kita ada 5 langkah yang tetap. Okey, yang pertama, kenal pasti masalah. Jadi sebelum kita mereka cipta sesuatu alat, kita akan kenal pasti dulu apa masalah yang sedang kita hadapi. Okey, apabila masalah dah dikenal pasti, seterusnya kita menjana idea. Okey, fikirkan, janakan idea apa, alat apa yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah tadi. Setelah idea terhasil,
kita akan membuat lakaran idea. Okey, dah fikirkan apa alat atau model atau penyelesaian kepada masalah tadi, kita pun membuat lakaran idea kita tersebut. Okey, buat lakaran untuk menggambarkan bagaimana rupanya idea yang ingin kita laksanakan tersebut. Okey, apabila lakaran telah siap, jadi kita tahu rupa dia macam mana, jadi kita tahu apa alat dan bahan yang diperlukan. Jadi langkah seterusnya kita sediakan alat dan bahan. Dan yang terakhir, barulah kita membina model takal. Okey, kat sini takal lah dia punya, sebab kita punya reka cipta berkaitan dengan takal. Jadi kalau untuk masalah lain, kita bina model pada penyelesaian masalah kita tadi. Okey, yang ni cikgu akan terangkan lebih lanjut bagi setiap langkah-langkah tadi. Okey, yang pertama tadi kita mengenal pasti masalah. Okey, jadi kat sini murid ni dia kenal pasti masalah, iaitu penduduk Pangsapuri yang terpaksa mengangkat air daripada lori kerana bekalan air terputus. Jadi kita tahu Pangsapuri ni dia banyak tingkat. Jadi nak menaikkan atau mengangkat air daripada bawah ke tingkat yang lebih atas itu sangat sukar dan memerlukan tenaga yang banyak. Okay, jadi masalah yang dihadapi adalah untuk mengangkat air. Yang kedua, menjana idea. Okay, jadi diorang berbincang, idea yang diperolehi adalah mereka cipta takal. Okay. Okay, yang ketiga, membuat lakaran idea. Jadi diorang dah tahu penyelesaian pada masalah mereka adalah dengan mereka cipta takal. Jadi dia buatlah lakaran. Okay, bagaimana rupa takal yang diperlukan. Seterusnya menyediakan alat dan bahan. Dan langkah terakhir adalah membina model takal. Okey, yang kat sini membina model takal ni pun dia ada beberapa langkah lah. Okey. Yang pertama ukur tanda dan potong kotak serta botol. Okey. Yang ni kamu boleh buat lepas ni. Yang kedua, tebuk lubang pada bahagian tengah kotak. Okey, seterusnya cantumkan bahagian kotak dan botol yang telah dipotong. Seterusnya masukkan straw pada lubang yang telah ditebuk untuk membuat gandar. Okey, jadi gandar ni dia nak cantumkan antara dua roda tadi. Cucuk lidi pada bahagian straw. Dan yang terakhir, gantung dan uji takal yang telah siap. Okey, jadi kita punya penyelesaian masalah ni hanyalah untuk membina model ya. Jadi kita tak katalah dengan model yang kita buat ni kita boleh menyelesaikan masalah penduduk tadi. Cuma daripada model ni lah kita boleh hasilkan sesuatu yang real punya, yang betul-betul punya. Okey, jadi gantung dan uji takal yang telah disiap. Jadi kalau takal itu berfungsi, maksudnya kita punya model dah berjaya. Jadi kalau takal yang kita bina itu, model takal yang kita bina itu tidak berfungsi dengan baik, kita perlu cari masalahnya dan selesaikan sehingga mendapatkan model yang berfungsi. Okey, dari tadi cikgu hanya menerangkan tentang takal tetap. Okay, sebenarnya selain daripada takal tetap, kita ada beberapa jenis takal yang lain. Okay, yang pertama tadi takal tetap. Okay, yang kedua kita ada takal bergabung. Okay, takal bergabung ni maksudnya ada dua takal lah, dua atau lebih takal. Okay, ada satu takal tetap dan ada satu lagi takal yang fleksibel, yang boleh bergerak. Okay. Dan kita juga ada takal bergerak. Okay. Kalau takal tetap tadi, dia tetap pada satu keadaan. Yang ni takal bergerak, dia boleh bergerak. Okay. Tali itu yang tetap, takal itu yang bergerak. Okay. Jadi ni adalah jenis-jenis takal. Okay. Yang pertama takal tetap. Yang kedua takal bergabung. Yang ketiga takal bergerak. Okey, itu saja untuk tajuk mesin kita. Jadi, pembelajaran kita tamat untuk hari ini. Berjumpa lagi untuk seterusnya. Semoga kamu terus cemerlang dan seronok belajar sains. Okey, bye.